hati itu hidup ke mati. Malam ni hamba bawa 3 cukup alat pengesan untuk hari ni kita pakat-pakat semak hati aku ni hidup ke mati. Supaya apa? Supaya tuan-tuan dapat merasakan kalau hati aku ni mati, maka kita nak hidupkan dia balik. Yang pertama, indikator yang pertama untuk kita semak pada malam ni hati aku ni hidup ke mati, iaitu kita cerita kaedah yang wajibah dulu. Kaedah yang wajib. Macam mana kaedah yang wajib? Iaitu bila mana kita membaca tasyahud. Membaca tasyahud. Dalam sembahyang tasyahud akhir wajib, tasyahud awal hukumnya sunat. Kata ulama dalam kitab-kitab fikih, bermula kesempurnaan tasyahud itu ada 4. Dah kita dengar dah. Ulama sebut bermula kesempurnaan tasyahud itu ada 4. Mana dia 4? Mata tengok, mulut baca, jari angkat, hati tasdiq. Mata tengok kat jari. Mulut baca asyhadu an la ilaha illallah. 2. Jari angkat, ketika ilah angkat. Dan yang keempat, waktu yang sama hati tasdik. Apa makna tasdik? Membenarkan. Apa makna membenarkan? Kalau kita peringkat orang awam ni menghadirkan makna. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Kaedah ini bertepatan pula dengan kaedah rukun syahadah. Ulama kata rukun syahadah 3. Pertama, sebut dengan lidah, tasdik dengan hati, dan lakukan dengan anggota. Sebut dengan lidah asyhadu an la ilaha illallah, tasdik dengan hati aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan lakukan dengan anggota. Kalau kita relatekan dengan sembahyang, anggota tu apa? Jari angkat, mata tengok. Baik. Jadi pada malam ni kita pakat-pakat semak. Kalau siapa tak pernah buat kaedah yang hamba sebut tadi, waktu baca tasyahud hanya di lidah asyhadu an la ilaha illallah, maghrib tadi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asar tadi hanya di lidah semata-mata, hati tak ada. Bukan hamba cakap, ulama yang sebut dalam kitab, maka dia takuti hati dia tak hidup. Kalau sebut mati itu pelik sangat. Kita sebut bahasa berlapis, hati dia tak hidup. Indikator yang kedua, sebagaimana tuan-tuan maklum, zikir antara perkara yang memang tak terlepas juga daripada kehidupannya kita. Tetapi ingat, telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, Imam Nawawi pernah sebut dalam kitab Al-Askar. Imam Nawawi pernah sebut dalam kitab Al-Askar, dia kata apa? Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wal afdalu minhu makana bil qalbi wal lisani jami'an fa in iqtasara ala ahadihima fal qalbu afdalu. Artinya apa? Kata Imam Nawawi, tuan-tuan boleh tengok nanti, az-zikru yakunu bil qalbi, zikir tu adalah ia pada hati. Kenapa Imam Nawawi tak memulakan ayat zikir tu di lidah kemudian baru masuk dalam hati? Dah, dia memulakan ayat az-zikru yakunu bil qalbi, zikir tu perlu mulakan daripada hati, wa yakunu bil lisani, dan adalah ia bil lisan pada lidah, dan terlebih afdal lidah dan hati bersamaan. Kalau kamu nak kurangkan salah satu antara keduanya, fa in tasira ala ahadihima fal qalbu afdalu, banyak afdal banyakkan zikir hati, boleh kurangkan zikir di lidah. Imam Nawawi sebut zikir itu adalah ia pada hati. Kalau kita masih lagi berzikir hanya pada lidah tapi tak ada pada hati, maka tuan-tuan ditakuti hati itu tak hidup. Ditakuti. Kaedahnya mudah. Kata Imam Nawawi, macam mana yang dikatakan zikir di hati? Biar bagi hati itu hidup, kita bagi dia makan. Dah? Iaitu 2 saja. Pertama, wa yuta'aqqalu ma'nahu wa yutadabbaru ma yuzkaru. Dah? Sebagai contoh, bila mana Tuan Imam sebut Ilahi Rabbana Subhanallah, kaedahnya begini, maka makmum ambil perkataan tadi, letakkan pada otak, fahamkan makna. Otak tempat faham. Bila Tuan Imam sebut
Ilahi Rabbana Subhanallah. Maka ambil perkataan tadi, letakkan pada otak, fahamkan dahulu maknanya. Maha suci Allah. Bila nak berzikir, tundukkan kepala, pandang hati sanubari, maka lidah mula berkata. Yang penting hati kena menghadirkan makna. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Peringkat awal ni hadirkan makna.